Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, semua alhamdulillah dipertemukan kita sekali lagi di dalam bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah ini. Dan setiap kali bila mana masuknya ataupun bila mana bertemunya bulan Ramadan, kita akan diajukan, kita akan berjumpa dengan pelbagai soalan yang permasalahan yang timbul pada setiap kali bila mana masuknya bulan Ramadan. Di antara soalan yang ditujukan ataupun soalan yang selalu ditanya kepada saya, di antaranya adalah bagaimana keadaan orang yang sakit, adakah dia hendak berpuasa ataupun tidak berpuasa. Seperti baru-baru ini ada seorang yang bertanya kepada saya berkenaan dengan atuknya yang mana telah pun tua dan sakit, dan tidak, adakah wajib untuk dia berpuasa di bulan Ramadan ataupun tidak perlu. Dan perlu di sini diingatkan bagaimana ataupun kita perlu memahami bagaimana keadaan sakit tersebut. Jika sakit tersebut adalah sakit yang tidak berpanjangan, adalah sakit yang mana boleh pulih kembali, maka dia hendaklah menggantikan ataupun mengqadakkan puasanya kembali setelah mana ia sihat. Tetapi jika keadaan atuk tersebut ataupun jika keadaan orang itu di dalam keadaan sakit yang tidak boleh ataupun yang tidak dapat kembali kepada sihatnya, tidak dapat kembali kepada sihatnya, ia tidak perlu untuk berpuasa dan tidak perlu menggantikan puasanya, tetapi ia perlu membayar fidyah terhadap puasa yang ditinggalkannya. Berapa hari puasa yang ditinggalkan? Okey, contoh jika kita ada 30 hari di bulan Ramadan, 30 hari itu ia tidak mampu untuk berpuasa disebabkan sakitnya yang tidak akan pulih, bermakna dia perlu membayar fidyah selama 30 hari tersebut. Begitulah keadaan orang yang sakit, yang mana sakit yang tidak dapat pulih kembali. Antaranya kadang-kadang ada orang bertanya, Ustaz, saya demam, saya tak boleh nak berpuasa, saya muntah, saya sakit sangat kepala, memang tak larat sangat. Itu adalah sakit yang tidak berpanjangan, sakit yang boleh kembali pulih. Jika dia tak mampu, betul-betul dia tak mampu untuk berpuasa pada hari itu, pada saat itu, maka dia boleh berbuka. Demi menghindarkan daripada penyakit ataupun daripada sakit tersebut melarat dengan lebih teruknya lagi. Jadi dia boleh berbuka, dia boleh makan dan minum serta boleh makan ubat. Tapi perlu diingatkan, seusai saja habis pada bulan Ramadan itu, ia perlu menggantikan kembali puasa yang ditinggalkan tersebut. Tetapi mungkin ada penyakit, contoh seperti mana dia kena dialisis, orang sakit buah pinggang. Jadi memang di antaranya penyakit itu yang tidak dapat pulih kembali. Memang dia kena seminggu tu 2-3 kali. Penyakit dialisis ni 2-3 kali dia akan membuat proses dialisis tersebut. Jadi dia dalam dia tidak boleh untuk berpuasa, dia tidak mampu untuk berpuasa kerana dia di dalam keadaan yang sakit sebegitu rupa yang tidak pulih, maka dia hendaklah membayar fidyah terhadap puasa yang ditinggalkan. Tidak perlu untuk dia menggantikan puasa itu kembali. Dan sebenarnya dalam perkara seperti ini, kadang-kadang ia terkait juga untuk orang yang mengandung. Ada orang yang mengandung. Jika dia mengandung dan dia khawatir, dia khawatir jika dia berpuasa, dia akan memudaratkan ataupun dia akan menyebabkan bayi di dalam kandungan tersebut terkesan dengan sebab dia tidak makan dan minum. Dan bila mana dia tak makan, dia tak minum, dia akan menyebabkan juga, katalah dia takut bayi di dalam kandungan tersebut akan mengalami keguguran. Maka di sini dia hendaklah wajib untuk membayar fidyah
di atas puasa yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Tetapi jika wanita tersebut dia mengandung dan dia tak mampu untuk puasa kerana risaukan diri dia, bukannya merisaukan anak di dalam kandungannya, tapi risaukan atas diri dia kerana mungkin seperti wanita yang mengandung, yang baru mengandung, okey, mana dia berada di apa orang panggil morning sickness, okey, dia akan muntah, dia akan macam-macam perkara yang akan berlaku pada diri dia sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa pada hari itu ataupun pada tahun itu, pada bulan Ramadan itu, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi hendaklah dia menggantikan kembali puasanya setelah dia kembali dalam keadaan mungkin selepas dia bersalin, dia hendaklah menggantikan puasanya. Dan jika dalam tempoh tersebut dia tidak menggantikan puasanya dan sehinggalah masuk kepada bulan Ramadan tahun yang baru, maknanya kalau contoh Ramadan 1442 Hijrah ini dia meninggalkan puasanya sebabkan dia mengandung dan dia memikirkan dirinya yang baru lagi mengandung, okey, yang mana dia akan loya, dia muntah dan berlaku beberapa lah perkara pada wanita yang pada awal mengandung ini. Jadi selepas daripada dia bersalin dia masih lagi tidak dia masih menyusukan anak dia, dia masih menjaga anak dia sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa dan terbawa ataupun sehinggalah sampai kepada Ramadan 1443 Hijrah. So masih lagi dia tidak menggantikan puasa yang ditinggalkan pada tahun selepas itu ataupun tahun sebelum itu, dan dia perlu membayar fidyah di atas puasa yang ditinggalkannya. Ya, tadi itu di antara perkara-perkara, okey, bagaimana, kenapa kita perlu membayar fidyah pada awalnya tadi berkenaan orang tua yang sakit ataupun orang yang dalam keadaan uzur. Okey, so jadi iaitu membawa kepada qadakkan puasa ataupun perlu membayar fidyah. Jadi benda ini dia berlanjutan kepada wanita yang mengandung. Okey, dan berlanjutan juga kepada wanita yang dah bersalin. Okey, wanita yang dah bersalin dan dia tidak dapat berpuasa kerana menjaga anak dia, anaknya menyusu dia, dia dalam keadaan pantang pada waktu itu itu perlu digantikan puasanya. Okey, so jadi gitulah keadaan ataupun keadaan bila mana kita bertemu situasi yang kita berada dalam keadaan yang sakit. Okey, biasanya adalah orang-orang tua. Okey, orang-orang tua seperti mak ayah kita, atuk nenek kita yang sudah pun tidak yang sudah pun panjang umurnya, yang sudah pun lanjut umurnya, okey, dan dia dah pun dalam keadaan kondisi yang tidak baik untuk dia berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Dan juga kadang-kadang peristiwa ini juga melibatkan kepada wanita yang mengandung, wanita yang sudah mengandung, yakni yang dah bersalin. Semua ini yang berlaku, permasalahan ini selalunya yang bermain di fikiran orang ramai berkenaan ini. Okey, adakah perlu untuk kita berpuasa juga ataupun adakah perlu kita meninggalkan puasa tersebut, sama ada kita hendakkan ganti ataupun sama ada kita perlu membayar fidyah ataupun sama ada kita perlu buat dua-dua sekali. Okey, so jadi benda ni bermain di fikiran orang ramai di luar sana yang masih, walaupun tiap-tiap tahun benda ini kita akan jumpa bulan Ramadan, tetapi persoalan yang sama, permasalahan yang sama tetap diajukan, tetap ditanya demi merungkai permasalahan tersebut. Jadi di bulan Ramadan yang mulia ini, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton tazkirah ringkas Ramadan bersama Al-Safa ini,
dan juga selamat menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Rebutlah peluang di bulan Ramadan ini untuk beramal ibadah, insya-Allah, dengan ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan setiap ibadah yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini, insya-Allah. Jadi semoga kita dapat menghabiskan bulan Ramadan kita ini dengan amal ibadah kita yang baik, dan juga kita dapat diperpanjangkan umur kita. Semoga kita dapat berjumpa lagi Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya pada hari ini. Semoga persoalan ataupun permasalahan yang diajukan ini saya dapat menjawabnya dengan baik, dan dapatlah tuan-tuan dan puan-puan yang menonton tazkirah ini memahami pada jawapan tersebut. Sekala yang kurang datangnya daripada saya, dan sebaiknya perkara yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.